Warisan budaya ialah peninggalan artifak fizikal dan ciri tidak ketara sesebuah kelompok atau masyarakat yang diwarisi daripada generasi terdahulu, dikekalkan pada masa kini dan dipelihara untuk generasi akan datang. Malaysia mempunyai pelbagai warisan budaya yang menjadi identiti bagi negara ini. Namun, warisan ini kian pupus di telan zaman disebabkan oleh beberapa faktor yang boleh ditangani. Justru, sebagai usaha memelihara semula warisan budaya kita, suatu pendekatan pemeliharaan warisan ini telah ditemui, antaranya melalui kaedah seni lukis. Selamat datang ke Lima Studio. Inilah galeri Abeli. Mini galeri dengan bonsai studio. Okey, seni lukis ni saya start daripada kecil lagi. Maknanya darjah 6. Darjah 6 tu saya dah mengenal lukisan. Dan form 3 tu saya dah jual lukisan. Dah lukis mural rumah orang semua. Dan masa saya tingkatan, saya di-expose dengan satu persatuan Persatuan Seni Lukis Cat Air Kelantan. Okey. Lepas tu saya follow persatuan ni dan ada Cikgu Mokhtar masa tu, Khalil Ibrahim, yang senior-senior lah, Abel Wen. Daripada situ saya menimba pengalaman lah bagaimana nak tackle lighting, shadow, angle dan proportion, nak terjemahkan dalam canvas lah. Skop yang banyak saya fokus adalah warisan heritage. So ini penting bagi generasi yang akan datang supaya kenal siapa kita, apa tok nenek kita dulu buat, macam mana dia tinggal, kan, apa khazanah-khazanah yang kita ada. Contoh-contoh awak tengok dekat belakang ni lah, tengah buat mengkuang, wayang kulit dan sebagainya lah. Realism ni Abeli kalau boleh nak capai benda yang real lah. Maknanya bukan kata abstrak, bukan kata ilustrasi, bukan. Benda yang wujud. Dan realism pula kalau boleh nak capai, kalau boleh macam benda tu lukisan tapi dia nampak real. Kalau boleh 100% real. Kalau ada tak lalat ke, kalau ada kutil nak direkodkan juga. Contohnya lah ukiran tu kan, kalau boleh sebiji ukiran tu kita nak buat. Kalau keris tu sebiji kita nak buat. Kalau macam bulu-bulu tu nak tunjuk semua bulu-bulu tu yang ada. Contohnya ayam ke. So realism ni dia mau, kalau kita tak buat realism tak nampak lah macam mana butiran setiap yang kita nak catik tu. Kalau boleh menghampiri. Lukisan Limar sentiasa mendapat perhatian ramai orang disebabkan hasil karyanya yang teliti dan kemas. Teknik seni halus berkonsepkan warisan budaya yang digunakan dalam karya Limar ini adalah mengikut bakat dan naluri semula jadinya yang sangat berestetika dan nasionalisme. Hai, inilah mini galeri Abeli. Apa yang Abeli hasilkan dan untuk show kepada publik lah, yang terutama pengunjung-pengunjung yang datang sini lah. Dan kita boleh dapati pelbagai jenis lukisan, juadah yang boleh sediakan di heritage segi fizikal, sosial, ekonomi. Jom kita tengok satu-satu. Ini salah satu painting yang beli di mana painting ni ingin menceritakan tentang nasi kerabu, iaitu suatu makanan tradisional orang Pantai Timur. Dalam painting ni dia mempunyai satu komplit set resipi nasi kerabu. Okey, ini pula permainan tradisional lah, hiburan orang masyarakat zaman dulu. Kebanyakan mesej penerangan yang kerajaan salurkan kepada masyarakat maknanya melalui hiburan. Maknanya zaman dulu wayang kulit ini berperanan sebagai pejabat penerangan kerajaan. Okey, kita tengok lukisan ni pula. Abeli buat besar ni. Abeli buat besar ni supaya kita nak gambarkan aktiviti tu lebih clear lah. Okey, tajuk lukisan ni Abeli letak gotong royong lah. Gotong royong ni adalah aktiviti yang
selalu dijalankan di kampung. Sekarang ni dah kurang dah, tak ada gotong royong dah. Gotong royong tu ada tapi tak macam gotong royong di kampung. Mana ini gotong royong menolak perahu setelah diservis, jadi diperbaiki, semula balik ke sungai lah. Saya amat kagum dan teruja akan keindahan hasil kerja para limar yang telah saya lihat semasa saya melawat galeri beliau. Saya merasakan Limar seorang pelukis yang hebat, betul ya, kerana beliau memiliki bakat semula jadi yang tidak ada pada orang lain, dan apa yang dihasilkan itu menginspirasikan semua orang. Limar sememangnya layak untuk mendapat penerbitan dokumentari ini kerana hasil kerja yang dihasilkan ya sangat menarik dan boleh dipromosikan untuk dikomersialkan, dan juga tema lukisan bertemakan warisan wajar diketengahkan agar warisan kita tidak pupus di telan zaman. Antara tajuk lukisan Abel Limar yang melambangkan pemeliharaan warisan budaya ialah pembuat wau, pemain rebana, tok dalang wayang kulit, pasukan tikar barat, pembuat tikar mengkuang, sabung ayam dan peniup serunai. Kita suka benda heritage ni sebab kita hidup zaman kita kan. Tengok dulu ayah saya bertukang, tok wan saya bertukang kan. So kita hidup di kampung nelayan, orang pergi ke laut, tengok perahu, tengok macam-macam lah pukat, macam mana cara hidup dia, pakai semutar kan, pakai macam-macam alat, jala, pukat. Cuba kita keluar daripada Malaysia, orang tengok, oh ini Malaysia punya culture sekarang dulu kan. Maknanya benda tu sangat value lah. Sentuhan emas Abel Limar berjaya menambat hati peminat-peminat seni lukis. Keterujaan memiliki lukisan sentuhan Limar sudah pasti menjadi impian mereka. Antara pelanggan lukisan Abel Limar termasuklah orang kenamaan dari dalam dan juga luar negara. Dia punya bakat semula jadi. Jadi tak, orang kata tak payah orang nak ajar-ajar, dia dah tahu nak blend colour. Orang kata dia sketch sikit-sikit je. Jadi dia terus colour. Dia bila dia tengok gambar dia tahu macam mana nak colour. Jadi yang itu passion dia tu, itu yang akak kagum, sebab dia ni passion pada lukis ni, dia akan lukis sampai benda tu jadi. Walaupun Puan Maria tidak mempunyai latar belakang seni, beliau masih berkeupayaan mengkritik karya seni Abel Limar bagi menghasilkan lukisan yang lebih sempurna. Dari sokongan tu, bila kata dia ada masalah lah, kata nak blend colour ke apa ke kan, nak tanya idea-idea ke, kita bincang sama-sama lah. Jadi akak komen je lah, walaupun kita tak pandai lukis, kita komen. Itu penting. Bagi saya hanya belajar dengan alam. Saya tak ada cikgu. Daripada kecil dulu sampai besar, saya terkesan satu je sebab saya boleh jadi macam ni. Dulu saya nak beli painting seorang pelukis ni lah. Dia tak mahir mana, dia cuma pelukis kampung je. Cuma saya nak beli dengan dia, dia tak nak jual. Bodek macam mana dia tak nak jual. Sebab saya ingin belajar sesuatu teknik dengan meniru lah. Daripada itu saya start meniru foto. Saya tak meniru lukisan lagi. Saya terjemahkan daripada direct foto, walaupun dalam media watercolor, soft pastel ataupun akrilik ataupun oil. Selalu buat latihan training, kita dah try and error, lama-lama kita jumpa. Kalau guna base macam ni, kita akan dapat jawapan yang macam ni. Kalau kita guna base macam ni, kita akan dapat jawapan yang macam ni. So kalau kita nak speed, saya selalu fikir metodologi pendekatan yang paling cepat saya boleh tackle masalah tu. Masalah untuk kita tackle warna. So tip bagi saya untuk pelukis realism lah. Awak cuba tiru sedaya upaya awak daripada foto tu, terjemahkan warna foto tu ke dalam kanvas awak. Bila awak capai benda tu, awak tengok foto dengan kanvas awak tu dah hampir serupa, maknanya awak
boleh capailah tahap lukis realism tu saya. Okey, macam teknik ni mula-mula boleh masukkan lakaran dia. Kedua, boleh masukkan dia punya tone yang gelap, biasanya hitam, grey, dark green ataupun pelbagai yang gelap. Lepas tu boleh overlay dengan harga color base, maknanya dia banyak dalam laut, so dia banyak diseliputi oleh biru. Dan kemudian kita buat medium tone, overlay lagi, macam tu lah, simple je kan. Lalah kita masuk dia punya true color lah. Abel Limar mengaplikasikan teknik-teknik lukisan melalui bakat semula jadi dan kreativitinya sendiri. Melalui pengamatan dan pengalaman hidupnya, beliau mendapat inspirasi untuk menghasilkan sebuah lukisan realism yang berestetika tinggi dan tampak hidup. Saya sekarang umur dah 50 lebih. Matlamat jangka masa panjang saya nak supaya saya punya semua catatan ni mencantikkan sejarah kita lah, maknanya mencantikkan heritage kita lah untuk generasi akan datang. Itulah matlamat saya. Maknanya kan, kita umur dah 50-an ni, kita akan fikir bagaimana cucu kita esok, bagaimana anak-anak kita esok. So itulah matlamat jangka panjang saya, supaya mereka mengenal diri sendiri, mengenal budaya sendiri, mengenal kita lah. InsyaAllah kalau diizinkan Allah lah, akak harap kerjaya dia akan berkembang lebih tinggi lagi. Jadi orang akan lebih kenal dia. Buat masa ni alhamdulillah, jadi nama dia dah ada dalam buku sekolah kan. Jadi akak harap masa depan lebih kepada luar negeri, level antarabangsa gitu. Abang Lee mempunyai harapan supaya orang lain pun, bukan Abang Lee seorang yang buat jejak warisan ni, ramai yang buat jejak warisan ni, yang merekodkan warisan ni, supaya benda ni tak pupus lah. Sebab warisan kita ni adalah tamadun sebenarnya. Tamadun ni itu menggambarkan pencapaian kita lah. Sebenarnya kita dulu lagi maju daripada sekarang, tapi banyak kita punya kemajuan tu ditanam oleh penjajah. Maknanya tamadunan kita tu janganlah pupus. Usaha memelihara warisan budaya Malaysia hendaklah diteruskan agar ia tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Selain daripada minat yang mendalam terhadap bidang seni lukis, Abel Limar mengkomersialkan jenama dan lukisannya untuk menjana ekonomi keluarga dan negara. Sungguh pun begitu, sentuhan emas Abel Limar yang beraliran realisme bertemakan warisan budaya sewajarnya diketengahkan agar warisan ini tidak dilupai dan diwarisi oleh generasi akan datang.